Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan bukti kerajaan pimpinan Perdana Menteri kukuh dan stabil. 670 petugas digerak ke Arab Saudi jayakan operasi haji tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 yang bersidang hari ini berjaya menepis spekulasi yang menyentuh keutuhan kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan amanat perdananya yakin perhimpunan yang julung kali diadakan ini membuktikan kekukuhan dan kestabilan kerajaan yang dibentuk sejak 6 bulan lalu. Konvensyen hari ini, saudara, ini memberikan signal yang jelas kepada rakyat Malaysia dan dunia. Kerajaan ini bukan saja stabil, tapi insya-Allah kekal sehingga pilihan raya umum akan datang. Kekal untuk apa? Untuk pastikan pertama tata kelolanya mesti baik, hentikan amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, dan keduanya pastikan dasar yang boleh memacu pertumbuhan dan membela nasib rakyat negara kita. Konvensyen menghimpunkan 10,000 perwakilan daripada 19 parti politik dalam gabungan kerajaan perpaduan. Bertemakan Madani, mengangkat agenda rakyat, acara dimulakan dengan Konvensyen Nasional Wanita Kerajaan Perpaduan dan Konvensyen Nasional Pemuda Puteri Kerajaan Perpaduan. Dalam acara kemuncak, sidang turut membincangkan isu ekonomi rakyat, membina negara bangsa dan hala tuju Malaysia Madani. Perdana Menteri turut yakin barisan jemaah menteri bersama kementerian masing-masing mampu mengembalikan Malaysia sebagai gergasi ekonomi di rantau ini. Ia telah dibuktikan melalui pejutan dalam menggerakkan agenda negara berasaskan tadbir urus yang baik dan bersih. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Anwar, kecenderungan pelabur asing ke negara ini disebabkan kestabilan politik dan tadbir urus negara yang cekap. Korea Selatan menunjuk minat untuk melabur sekitar 24 bilion ringgit melalui syarikat ternama seperti Samsung Engineering, SKC, Lotte Fine Chemicals, Hyundai, Koei dan konsorsium syarikat Korea. China dalam kunjungan kita. Ya betul, yang dihebahkan kunjungan saya. Tetapi yang tidak tercatat ialah kerja menteri-menteri dan kementerian-kementerian sebelumnya. Bertukus lumus berminggu-minggu untuk mendapat catatan pelaburan tertinggi dalam sejarah 170 bilion ringgit. Ini termasuk Gili Proton yang akan memulakan pelaburan 10 bilion ringgit di Automotive City di Tanjung Malim. Saudara, ini artinya good governance. Ya, dan sempena Hari Ibu, berikut ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Kasih ibu, sumbangan mereka, latihan mereka, pendedahan mereka, tempat kita mengadu, itu sukar diganti. Jadi bagi kita yang ada ibu, jagalah dengan kasih sayang. Yang tiada, yang ibu yang telah meninggalkan kita, pastikanlah senantiasa mendoakan doa mereka. Sementara itu, Perdana Menteri disaran tidak lagi menoleh ke belakang dan terus memacu Malaysia menjadi sebuah negara terkehadapan termasuk di pentas antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun terdapat kritikan daripada pelbagai pihak, namun perkara itu harus diabaikan demi pembangunan negara. Di hadapan sini, rakyat seluruh negara mahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama 19 parti yang ada terus memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang terkehadapan.
Saudara, inisiatif Geng Perpaduan atau GP bukti komitmen meneguhkan lagi perpaduan bukan sahaja dalam kalangan parti politik malah seluruh rakyat Malaysia. Ini sekaligus menarik minat golongan muda bersama pemuda perpaduan bagi menggerak dan menjayakan agenda perpaduan negara. Asas kekuatan sesebuah negara adalah perpaduan di kalangan semua lapisan masyarakatnya. Tak kira sektor politik, sektor perniagaan, sektor sosial. Kalau kita dapat bersatu, insya-Allah yang lain akan dapat datang. Dalam rencana kita membangunkan dan membina negara bangsa yang lebih kukuh, yang lebih harmonis dan lebih dari segi kemakmurannya dan kesejahteraannya. Jelas beliau dengan mencari persamaan dan nilai kebersamaan pelbagai parti, segala usaha untuk membantu rakyat dapat digarap dengan lebih baik. Semua bantuan yang diumum kerajaan terhadap negeri-negeri pembangkang bukan bersifat rasuah. Sebaliknya adalah tanggungjawab sebuah kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus menjana ekonomi negeri tersebut. Justru dakwaan pihak tertentu bahawa bantuan diumum Perdana Menteri adalah sebagai gula-gula menjelang pilihan raya negeri adalah tidak benar. Orang nak pergi mengundi, you bagi duit. Pergi mengundi parti. Itu rasuah. Kalau kerajaan bertanggungjawab mengumumkan peruntukan dalam batasan duit yang ada untuk pembangunan negeri, pembangunan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk ekonomi rakyat, ekonomi negeri. Apa itu rasuah? Jadi sekarang ini kalau PM pergi ke mana-mana tak boleh umum peruntukan. Takut itu rasuah. Negara ada peruntukan untuk rasuah dan yang PM umumkan itu semuanya mengikut bajet yang telah diluluskan. Kerajaan turut cakna dan prihatin dengan kos pengeluaran yang perlu ditanggung oleh pengusaha bagi mendapatkan bekalan bahan rahmah. Bagi memastikan kelestarian inisiatif menu rahmah, kerajaan dengan usaha sama pasaraya terpilih telah bersetuju untuk menawarkan harga barangan mentah seperti ayam, bawang, barang asas makanan bagi keperluan pengusaha menu rahmah pada kadar diskaun khas. Kembali, 670 petugas haji digerakkan secara berperingkat ke Arab Saudi bagi menjayakan perjalanan operasi haji tahun ini. Ya, mereka terdiri daripada petugas kebajikan, pasukan perubatan dan selebihnya agensi luar termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, JKM serta pengamal media. Dan ini merupakan kumpulan yang kedua. Setelah kumpulan yang pertama, seramai 16 orang telah pun berlepas pada hari Jumaat yang lalu dan pada hari ini seramai 160 orang telah berlepas. Jadi saya harap bahawa mereka apabila sudah sampai nanti dapat bersiap sedia dari segi kemudahan-kemudahan dan juga perkhidmatan-perkhidmatan untuk menyambut para jemaah haji kumpulan yang pertama daripada Malaysia pada 21 hari bulan Mei nanti, insya-Allah. Dalam pada itu, TH masih menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi berhubung permohonan 10,000 kuota tambahan jemaah haji Malaysia tahun ini.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berhasrat melaksana penyampaian perkhidmatan secara pendigitalan penuh pada masa akan datang. Ini bagi memastikan kualiti penyampaian agensi itu kepada masyarakat berjalan lancar dan berkesan. Konsep pendigitalan itu telah pun dimulakan menerusi Pelan Strategik Pendigitalan JPJ 2021-2025. Namun pelaksanaan pendigitalan secara penuh dijangka mengambil masa ekoran banyak sistem yang perlu diintegrasi. Memang kita harap ada pendigitalan penuh, tetapi itu akan mengambil masa lah. Jadi sebab ada banyak sistem yang perlu diintegrasikan, dia akan mengambil masa. Seperti yang kita nyatakan tadi, ada plan pendigitalan JPJ ialah daripada 2021 hingga 2025. Jadi plan ini melibatkan 5 tahun. Jadi sekarang 2023, kita telah pun ada beberapa inisiatif yang telah pun diumumkan seperti eLKM, eOMM dan sebagainya. Konsep pendigitalan juga akan diaplikasi ke dalam strategi penguatkuasaan yang lebih holistik. Pemilik premis diberikan tempoh sehingga 31 Disember ini untuk membuat permohonan bagi mendapatkan lesen mengedar tembakau atau produk keluaran tembakau tanpa dikenakan bayaran. Setakat ini, hampir 60,000 premis di seluruh negara telah dikenal pasti perlu dilesenkan. Kita mempunyai dua pendekatan, iaitu pendekatan pada tahun ini kita melesenkan tanpa fee sebagai tahun untuk kita menerangkan pendekatan yang kita ambil. Jadi bermula pada tahun 2024 adalah kita lesenkan dengan fee. Ini adalah keputusan yang telah diputuskan oleh kerajaan untuk kita melaksanakan pelesenan tembakau ini. Maknanya berkuat kuasa tahun depan? Kita berkuat kuasa lesen ini berkuat kuasa pada tahun ini. Tapi tahun ini kita mengecualikan fee. Kadar bayaran bagi mendapatkan lesen tersebut akan dimuktamadkan selepas menilai prestasi penghujung 2023. Menyasarkan 40 rumah baharu untuk dibina dan 170 rumah untuk dibaiki tahun ini. Inisiatif Perumahan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM bukti keprihatinan Kementerian Pertahanan kepada warga pesara tentera terbabit. Menerusi Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM, penekanan diberikan membantu veteran ATM yang berpendapatan rendah dengan menyediakan kediaman yang kondusif dan selesa. Inisiatif terbabit melibatkan peruntukan RM5.74 juta dan menerima kerjasama Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Rumah baru kita telah pun membina sebanyak 32 progres. Kita telah pun luluskan dan sebanyak 7 buah telah pun siap untuk tahun ini dan ongoing. Dibina lebih kurang 3 bulan sahaja untuk sebuah rumah baru. Jadi orang kata permintaan itu, permohonan itu agak banyak dan dapat kita luluskan dengan segera dengan syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Setakat 14 April lalu, 147 unit rumah milik veteran ATM telah diluluskan untuk skop bantuan baik pulih komponen asas. Saya rasa lebih kurang dalam rumah ini lebih kurang 2 bulan lah. 2 bulan. Dia cepat, dia buat cepat. Lebih kurang 2 bulan, rumah pun dah siap. Jadi Tuan Pengarah pun dia suruh saya datang tengok apa semua. Saya pun datang, saya tengok ni. Dia kata macam mana Cik Sabri, puas hati ke tak puas hati? Saya kata alhamdulillah lah Tuan kan. Dah dapat macam ni, bersyukurlah kita pada Allah. Jadi saya pun boleh orang kata senanglah sikit kan. Senang sikit, rumah pun tak payah sewa. Untuk keterangan lanjut, veteran ATM boleh mendapatkan maklumat bantuan berkaitan di pautan tertera.